Baik, kembali bersama kami. Rakyat Malaysia gemar berkoperasi. Buktinya 14,000 koperasi berdaftar dalam negara dan sejarah koperasi ini agak panjang, jangkau 100 tahun. Jadi kita bersama dengan tetamu saya untuk bincangkan bagaimana 85 tahun pengalaman IKMA melahirkan kooperator di Malaysia yang berdaya saing. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Ali Mansor, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami di studio. Dan kita bincangkan tentang industri ataupun gerakan koperasi di Malaysia ini yang sudah menjangkau 100 tahun terlebih dahulu, Datuk. Ia akan menjangkau ataupun capai usia 100 tahun pada bulan Julai 2022. Boleh Datuk kongsikan terlebih dahulu peranan IKMA ataupun IKMA dalam melahirkan koperasi dan juga usahawan yang berdaya saing. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucap terima kasih kepada RTM yang sudi untuk menjemput kami pada pagi ini. Dan terlebih dahulu saya patut jelaskan bahawa dalam sektor koperasi ini terdapat dua agensi yang memainkan peranan. Yang pertama adalah Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan yang kedua adalah Institut Koperasi Malaysia. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dia menumpukan kepada soal kawaselia untuk menentukan tabik urus, good governance dalam sektor ini. Dalam pendaftaran, undang-undang, penguatkuasaan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan kedua, mereka juga terlibat dalam soal pembangunan, bantuan, misalnya pinjaman, geran dan sebagainya. Itu peranan yang dimainkan oleh agensi yang pertama. Agensi yang kedua ini adalah kami, iaitu Institut Koperasi Malaysia, ditubuhkan pada tahun 1956. Kerana apabila 99 tahun yang lalu koperasi ini ditubuhkan, soal latihan itu belum diberi penekanan. Tetapi 1 tahun menjelang kemerdekaan, apabila koperasi sudah mencapai 2,000 buah, dan sebelum itu ada usaha pada tahun 1953 oleh Persatuan Koperasi Malaya untuk mengendalikan program latihan ini, kerajaan memutuskan pada tahun 1986 untuk menubuhkan IKMA ini. Dan kita lihat apabila menjelang kemerdekaan, kita dah ada 2,243 koperasi. Dan sekarang seperti yang saudara katakan tadi, bahawa kita telah melewati 16,000 dan insyaAllah akan mencapai 17,000 kerana ada liberalisasi dalam soal penubuhan ini, dikurangkan ahli, dipermudahkan. Jadi kita lihat dalam tempoh yang agak panjang ini, liku-liku ini, banyak usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menjamin bahawa sektor ini berterusan memainkan peranan yang penting, dan pada ketika ini kita menyumbang 3% daripada KDNK negara, di mana dalam jumlah ringgitnya pada tahun 2019 45.7 bilion. Dan kerajaan telah memutuskan untuk melakukan Transcom, iaitu membuat satu pembangunan, perubahan kepada sektor ini, dan mensasarkan pada tahun 2030 kita akan mendapat 100 bilion pendapatan. Ini bermakna kita kena doublekan daripada 3% kepada 60% daripada sumbangan KDNK negara. Ini yang di mana peranan IKMA ini, tadi kita boleh bercakap tentang soal kawaselia, tentang pembangunan, tapi yang penting soal sumber manusia. Dan sumber manusia inilah yang dimainkan oleh IKMA dalam sektor ini supaya kita melengkapi antara IKM, IKMA dan juga dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Koperasi ini sedikit sebanyak menggagaskan satu prinsip untuk kebergantungan rakyat Malaysia sesama sendiri dalam sesebuah koperasi itu. Dan sebagai satu pusat latihan, apakah bentuk kursus yang ditawarkan oleh IKMA dalam menjayakan usaha ini? Kalau kita lihat dari sektor ini, ia melibatkan kemakmuran bersama, di mana kita perlu adanya satu semangat sepasukan, dan dari situ perlu ada leadership, kepimpinan dalam sektor ini. Sebab itu di peringkat kami, dia ada peraturan sebenarnya dibuat oleh Suruhanjaya Koperasi, di mana ahli-ahli lembaga pengarah ini diwajibkan untuk menyertai kursus. Walau bagaimanapun kita lihat bahawa perkembangan yang pesat, kita juga menghadapi cabaran yang besar, terutama dalam pandemik COVID-19 yang berlaku ini, dan kami di Institut Koperasi Malaysia
terpaksa membuat beberapa perubahan untuk menyesuaikan diri supaya koperasi-koperasi ini terus berdaya saing. Sebab itu kita akan memperketatkan lagi kursus wajib ini, kita menambahkan lagi kursus lanjutan, dan kita juga akan memberikan beberapa program-program latihan digital, IT dan sebagainya supaya koperasi-koperasi ini mampu bersaing dalam sektor ini. Dan yang lebih penting adalah kami di peringkat IKMA ini adalah kita telah pun melakukan proses asas di mana kita berikan sijil, diploma, dan kini kami sedang menggerakkan usaha untuk menubuhkan sebuah Universiti Koperasi Keusahawanan Malaysia ini, di mana kita akan lihat bahawa ini merupakan satu universiti yang pertama yang akan kita wujudkan, dan kita ingin menyumbang kepada sektor koperasi ini secara lebih berkesan. Kalau saudara lihat bahawa dalam sektor koperasi ini ahli-ahli lembaga pengarahan mereka adalah golongan yang berumur, orang-orang lama, pencen dan sebagainya. Jadi IKMA sedang mempersiapkan sektor ini supaya tidak lumpuh apabila kita akan menyediakan generasi yang kedua dan ketiga. Sebab itu apabila kita mewujudkan universiti ini nanti, kita lahirkan graduan yang akan memberi impak kepada sektor koperasi ini. Kita buat program 2 tahun di universiti, 2 tahun dalam industri, dan kita akan mohon jasa baik rakan-rakan kita dalam koperasi untuk menerima pelajar-pelajar kita untuk meneruskan khidmat di sektor ini. Dan dari sinilah kita akan lihat bahawa kita mampu menyumbangkan juga soal kerjaya ketika 1.2 juta student di universiti sekarang yang akan berhadapan dengan pengangguran. Kami di sektor ini sedang mencari ruang untuk kita membantu kerajaan menyediakan peluang pekerjaan pada anak-anak muda kita pada masa depan. Saya ingin melihat pada satu isu yang mungkin di luar sedikit daripada skop kita, isu integriti. Pada tahun lalu kita juga ada mendengar bahawa berlaku penyelewengan di kalangan ahli lembaga pengarah koperasi-koperasi tertentu, dan koperasi-koperasi ini melibatkan ahli yang sudah lanjut usia. Jadi mungkin ahli-ahli yang lanjut usia ni dia kurang peka kepada jumlah bilangan mesyuarat yang perlu dihadiri dan juga kurang peka kepada bookkeeping. Bagaimana sebenarnya IKMA boleh membantu dalam menekankan bahawa prinsip integriti ini adalah penting, terutama sekali di kalangan ahli lembaga pengarah yang mana mereka perlu untuk sentiasa memastikan bahawa kebajikan ahli terjaga. Kalau kita lihat sejarah koperasi ini dia berliku. Pada tahun 1980-an, kita lihat berlaku krisis apabila koperasi pengambil deposit melibatkan satu skandal, dalam erti kata salah urus, yang melibatkan kerugian sebanyak 1.5 bilion. Sehingga menyebabkan Jabatan Pembangunan Koperasi pada ketika itu dan juga Bank Negara campur tangan. Dan kerajaan, kalau kita lihat pada 24 November, mengeluarkan kertas putih di Parlimen memaklumkan tentang 24 koperasi ini, dan kerajaan telah membuat suntikan untuk menyelamatkan sektor ini sebanyak 1.23 bilion pada ketika itu. Ini merupakan tragedi dalam sektor koperasi yang telah kita lalui. Sebab itu Suruhanjaya Koperasi telah mengetatkan beberapa prosedur dan Bank Negara sebagai pihak yang mengawal polisi kewangan, monetary policy, campur tangan supaya kita dapat mengukuhkan sektor ini. Dan alhamdulillah semua penguatkuasaan ini telah menyebabkan koperasi kita terus berkembang. Dan sebab itu kami di IKMA ini akan melengkapkan prosedur ini, menyediakan bagaimana mereka menyediakan audit, menyediakan penyediaan penyata kewangan, bagaimana mereka menguruskan sumber manusia. Mereka juga mesti menghadapi cabaran baru dalam sektor perniagaan. Yang ini yang kita telah gerakkan dalam soal ini supaya sektor ini tidak ketinggalan, kerana kalau kita lihat sumbangannya masih kecil, 3% bagi sebuah negara adalah terlalu kecil. Jadi kita kena gerakkan lagi untuk memantapkan sektor ini. Pada pandangan Datuk, apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh gerakan koperasi dalam era kita menganggap COVID telah pun endemik? Ya, banyak cabaran yang kita lalui dan kita lihat dia telah hampir 40% menyusut. Kita menganggarkan boleh mencapai 60 bilion pada tahun 2025 dan 100 bilion pada tahun 2030. Tapi ini mungkin akan tergugat sikit. Kalau sebelum ini, kalau kita lihat di antara 2014 hingga 2019,
peratus pertumbuhan sektor ini adalah 4%. Wow. Jadi kalau kita mengambil kira peratusan ni kita jangka akan capai. Tetapi kerana masalah yang kita hadapi, kita terpaksa menguatkan kembali strategi. Sebab itu Yang Berhormat Menteri Tan Sri Noh Omar telah mengambil daya usaha supaya kami dalam MEDEX ni, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, terdiri daripada 11 agensi mengukuhkan peranan kita. Dan kepada koperasi ini, Bank Rakyat akan membantu, Co-op Bank Pertama akan bantu, dan juga kita gerakkan secara menyeluruh agensi-agensi di bawah kementerian ini untuk membolehkan sektor ini terus berdaya maju dan mencapai sasaran yang ditetapkan oleh negara. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia membincangkan tentang isu-isu berbangkit berkaitan dengan koperasi. Dan seterusnya kita akan berehat seketika. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang berbahagia Datuk Muhammad Ali bin Mansor. Tapi